Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 20 Mac 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita tengah hari. Proklamasi darurat dilaksanakan supaya penggubalan undang-undang dapat diringkas dan dipermudahkan bagi menangani krisis dihadapi negara akibat pandemik COVID-19. Ia dijelaskan Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof semasa berucap dalam program Malaysia Prihatin pengurusan pandemik COVID-19 di Petrajaya pada Jumaat. Dan ini hanya dapat dilakukan kalau kita istiharkan darurat supaya proses menggubal undang-undang akan dapat diringkas, dipercepatkan. Dan barulah kita akan dapat tangani krisis. Itu yang dilakukan akhirnya bila dibentangkan pada Yang di-Pertuan Agong, dipersembahkan, Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk istiharkan proklamasi darurat. Tujuannya hanya satu, iaitu untuk kita tangani krisis pandemik COVID-19. Menurut Datuk Seri Fadilah lagi menerusi proklamasi darurat, kerajaan akan dapat memfokuskan dalam menyelesaikan masalah pandemik dan mencari jalan membaik pulih aktiviti ekonomi untuk memastikan kehidupan rakyat pulih seperti sedia kala. Mengenai penganjuran program Malaysia Prihatin, Datuk Seri Fadilah menjelaskan ianya bertujuan memberikan penerangan dan penjelasan berhubung dengan pengurusan pandemik COVID-19 dan program vaksinasi kebangsaan. Kalau peringkat kita di setiap menteri, timbalan-timbalan menteri akan pergi ke lapangan untuk berjumpa semua lapisan masyarakat. Pertama sekali untuk memberi penjelasan berhubung kait dengan pandemik COVID ini. Yang kedua berhubung kait dengan program vaksinasi yang sedang kita jalankan supaya rakyat kita faham dan jelas dan akan bersama-sama untuk turut menyokong apa yang disarankan oleh kerajaan. Khususnya berhubung kait dengan program vaksinasi di peringkat kebangsaan ini. Berita seterusnya, penularan pandemik COVID-19 telah membuka peluang kepada Sarawak untuk mengetengahkan produk pelancongan yang ada di negeri ini. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kementeriannya telah melancarkan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030 pada penghujung tahun lepas yang bertujuan merancang apa yang perlu dilakukan dalam tempoh 10 tahun. Jadi dasar kita adalah untuk melihat kepada the high yield to risk. Dan kita juga memupukkan kolaborasi di antara kedua-dua persekutuan dan juga negeri supaya kita dapat, dan juga agensi-agensi, supaya kita dapat menambahkan lagi produk kita, dan di samping itu juga kita dapat meningkatkan kualitinya. Di samping itu juga kita juga nak melihat kepada infrastruktur yang ada. Infrastruktur kita perlu pertingkatkan juga untuk kita untuk membolehkan supaya kita punya turis itu akan merasa selesa, mereka dapat mencapai ekspektasi yang mereka kehendaki apabila datang ke tempat kita. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam sempena lawatannya di Limbang pada Jumaat. Lawatan kerja bermula 18 hingga 21 Mac ini bertujuan meninjau potensi produk pelancongan di samping membantu sektor pelancongan di daerah Limbang. Tambah Datuk Seri Nancy lagi, penutupan sempadan antarabangsa telah menyebabkan industri pelancongan dunia berdepan krisis terburuk pada tahun 2020 dengan penurunan mendadak pelancong antarabangsa. Demi menyelamatkan industri pelancongan negara, MOTEK telah merangka dan melaksanakan pelan pemulihan pelancongan yang merupakan strategi jangka pendek di bawah Dasar Pelancongan Negara 2020 ke 2030. So bagi strategi jangka panjang, Dasar Pelancongan Negara akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategi. Terdahulu, Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad telah memperkenalkan beberapa produk pelancongan yang berpotensi untuk dipromosikan oleh pihak MOTEK seperti tertera. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak meneruskan komitmen menyalurkan bantuan dana dengan memperuntukkan sebanyak RM10 juta kepada Sekolah Persendirian Cina pada tahun ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata sebelum ini Kerajaan Sarawak memberikan bantuan sebanyak RM3 juta dan jumlah tersebut bertambah kepada RM10 juta di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. So this year, CM Abang Johor has continued that policy, and for this year 2021,
the funding will increase 10 million. Will increase 10 million, and it will give, last year given 12 schools, this year will give more than 12 schools. So it shows that Sarawak government commitment that funding will continue every year for Chinese primary school in Sarawak. We are the only state in which the Sarawak government consistently will do funding. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan lawatan kerja ke Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Bako di Kota Semarahan pada Jumaat. Sementara itu, tambahnya SJK Chonghua memulakan sesi persekolahan pertamanya tahun ini dengan jumlah murid seramai 188 orang dengan 60% adalah Bumiputera. Ujarnya pembinaan bangunan sekolah yang menelan kos sebanyak RM6 juta itu merupakan sumbangan Persatuan Lembaga Pengurusan Sekolah Rendah Bantuan Cina, Komuniti Masyarakat Cina, NGO dan sebahagian daripadanya adalah peruntukan Kerajaan Sarawak. This $6 million building, including the hall, is through fundraising by the school board, from the Chinese community, from the NGO, from the corporate, but more importantly, 50% of the 6 million come from Sarawak government. Balik ke laporan berikutnya, Sarawak merekodkan sebanyak 640 kes yang melibatkan 652 tangkapan berkaitan penguatkuasaan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans bagi bulan Februari 2021. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis berkata, tangkapan tersebut merupakan hasil daripada 567 operasi yang dijalankan oleh beberapa agensi kerajaan. Jadi sepanjang tahun bulan Februari tahun 2021, impak rampasan dadah hasil 567 operasi penguatkuasaan di Sarawak mampu menyekat sebanyak 130,612 kali penggunaan dadah dan substans terlarang dan menyelamatkan 16,360 individu bagi tempoh sebulan di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan bulanan One Stop Committee menangani isu dadah dan substans di Kuching pada Jumaat. Sehubungan itu, beliau menyeru supaya semua pihak berganding bahu serta bekerjasama dalam membantras aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans di Sarawak. Nasihat saya adalah supaya komuniti di Sarawak menghadiri diri daripada penyalahgunaan dadah dan substans kerana jika anda sudah terjabat, amat sukar untuk dipulihkan. Tambah beliau lagi, maklumat berkaitan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans boleh dilaporkan melalui WhatsApp kepada hotline seperti yang tertera. Manakala di Kabong, dengan sebanyak 15 buah rumah panjang menerima geran projek kecil luar bandar MRP Adun Kabong Muhammad Cikadir yang disampaikan pada Jumaat. Penyerahan geran ini diadakan di Pusat Hikmat Adun Kabong secara berperingkat kerana akur kepada prosedur operasi standar ekoran penularan pandemik COVID-19. Terdahulu, Muhammad Chi mempengerusikan randau bersama Ketua Masyarakat Rumah Panjang disusuli majlis penyerahan geran MRP. Beliau menegaskan akan terus komited membantu semua penduduk di kawasan Dun Kabong, terutama penduduk di 50 buah rumah panjang di kawasannya itu walaupun tidak dapat bersemuka. Pada masa sama, beliau menyarankan kepada semua KMKK di seluruh Kabong untuk menyeru individu berusia 18 tahun ke atas membuat pendaftaran imunisasi COVID-19 kerana peratusan pendaftaran untuk program itu masih rendah di daerah itu. Selanjutnya di Daro, sebanyak 15 penerima merangkumi beberapa JKKK kampung, jawatankuasa surau, kelab dan persatuan di daerah itu menerima cek MRP Adun Daro Safi'i Ahmad berjumlah keseluruhan RM81,000. Penyampaian cek itu disempurnakan Safi'i sendiri bertempat di Pusat Hikmat Dun Daro pada Jumaat. Safi'i dalam pada itu berharap sumbangan itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi untuk kemajuan jawatankuasa, kelab atau persatuan masing-masing. Terdahulu, Safi'i telah mempengerusikan mesyuarat pengurusan sistem pemparitan daerah Daro bagi merangka pelan induk sistem saliran, pengurusan sistem pemparitan serta cadangan program gotong royong pembersihan Sungai Daro. Tujuan utama perancangan program itu bagi memastikan pengurangan impak bencana alam sekitar seperti banjir.
Beberapa masalah telah dikenal pasti termasuklah hujan lebat, air pasang besar, sistem perparitan tersumbat serta perubahan landskap akibat pembangunan yang giat dilaksanakan di kawasan ini. Manakala pada sebelah petang, Safi'i telah menerima dos kedua suntikan vaksin Pfizer bertempat di Hospital Daro. Beliau dan beberapa ketua petugas barisan hadapan di kawasan Daro adalah antara penerima pertama vaksin itu sebelum ini. Berita seterusnya, sebanyak RM500,000 akan diperuntukkan bagi projek baik pulih dan bina baru jalan di kawasan Rumah Panjang sepanjang Jalan Dit di Debak. Menurut Adun Saribas Muhammad Razi Sitam, projek tersebut di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dengan agensi pelaksananya ialah Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Betong. Mengulas semasa meninjau tapak cadangan projek itu pada Jumaat, Muhammad Razi berharap agar lebih banyak jalan yang dapat dibaik pulih dan dibina baru khusus untuk di kawasan Rumah Panjang di sepanjang jalan itu. Katanya jika terdapat pertindihan dengan projek RTP, beliau akan berunding dengan pihak JKR untuk menukar skop projek tersebut. Dalam pada itu, semasa merasmikan Majlis Sanjungan Budi Lambayan Kasih di SK Datuk Bandar Debak, Muhammad Razi berkata sekolah kebangsaan SK Sebemban yang terletak dalam zon Betong akan dibina semula. Baru ini telah keluar surat tawaran kepada kontraktor yang telah dilantik untuk membina semula SK Sebemban di Sebemban zon Betong, zon Betong, tapi zon kita. Dan alhamdulillah lah, maknanya sekolah-sekolah ini akan mempunyai bangunan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bagi sekolah yang dah lepas itu, kita sangat bersyukur lah. Menurutnya, Barisan Kepimpinan Sekolah Rendah dan Menengah dalam Dun Saribas sangat memberi kerjasama dalam apa saja program yang melibatkan pembangunan pendidikan terutamanya akademik dan pembangunan fizikal sekolah. Majlis itu diadakan bagi meraihkan guru yang bakal bersara iaitu mantan Guru Besar SK TUIK Cikgu Julaihi Nur dan mantan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK St. Christopher Cikgu Tugok Galau. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jumuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.